Assalamualaikum dan selamat sejahtera pelajar. Saya Cikgu Siti Nabila bersama Cikgu Fatimah akan mengajar subjek reka bentuk teknologi bagi kelas tingkatan 1 Anggerik. Persediaan murid bagi subjek RBT tingkatan 1, pertama, kamu perlu ada buku teks RBT. Yang kedua, modul RBT. Yang ketiga, buku panjang yang menjadi buku nota dan buku latihan kamu. Jadi, dalam buku ini kamu perlu sediakan 2 muka surat untuk indeks. Boleh menggunakan semua pen warna-warni kecuali pen merah untuk membuat nota yang kreatif. Membuat lakaran tanpa menggunakan pembaris. Latihan mesti dibuat dan jawapan digariskan serta dibulatkan bergantung kepada latihan yang cikgu berikan. Ini adalah format indeks untuk buku tulis. Tolong buat ya 2 muka surat untuk indeks. Pengenalan tajuk yang akan dipelajari. RBT tingkatan 1 mengandungi 5 bab. Bab 1, pengenalan kepada reka bentuk dan teknologi. Bab 2, pengurusan projek. Bab 3, proses reka bentuk. Bab 4, lakaran. Bab 5, aplikasi teknologi. 5.1 reka bentuk vertigasi. 5.2 reka bentuk fashion. Bagi sesi pembelajaran 2021, cikgu akan melaksanakan pengajaran dan pembelajaran secara maya sepanjang tempoh PKP atau PKPB ini sehingga sekolah dibuka semula secara rasmi. Pelajar mesti mengikuti kelas mengikut jadual yang telah ditetapkan oleh sekolah. Cikgu akan memberi penerangan melalui video PowerPoint dan juga perkongsian video YouTube yang akan dimuat naik link di dalam Telegram kelas. Selain itu juga, cikgu akan memuat naik soalan latihan dan aktiviti sama ada latihan secara dalam talian ataupun latihan melalui modul. Pembelajaran secara normal akan dilaksanakan semula apabila sekolah dibuka nanti. Okey, untuk hari ini kita akan masuk kepada bab 1 iaitu pengenalan kepada reka bentuk dan teknologi. Objektif pembelajaran untuk hari ini, apa yang kamu perlu capai? Yang pertama, mentakrif reka bentuk dan teknologi. Kedua, menyatakan satu elemen reka bentuk berdasarkan produk sedia ada. Yang ketiga, mengenal pasti 2 elemen reka bentuk berdasarkan produk sedia ada. Yang keempat, menjelaskan 2 prinsip reka bentuk. Okey pelajar. Dalam dunia reka bentuk tu maksudnya perkara yang barang atau bahan yang dihasilkan oleh manusia. Pokok bukan reka bentuk. Haiwan bukan reka bentuk kerana itu adalah semula jadi. Okey. Pensel, beg, kasut sekolah itu adalah reka bentuk kerana itu adalah buatan manusia. Okey, sekarang kita tengok apakah definisi reka bentuk dan teknologi? Definisi yang kamu perlu tahu ada 3 ya. 1, reka bentuk. 1, yang kedua, teknologi. Yang ketiga, reka bentuk dan teknologi. Okey, kita tengok kepada definisi reka bentuk. Reka bentuk ialah pengetahuan tentang penyusunan bahan secara terancang untuk menghasilkan sesuatu produk yang memberi impak kepada kehidupan. Reka bentuk yang dihasilkan haruslah berdaya saing dengan produk-produk yang sedia ada dalam pasaran serta tidak mencemarkan alam sekitar. Definisi teknologi. Teknologi bermaksud pengaplikasian ilmu sains dan matematik dengan menggunakan sumber semula jadi untuk dijadikan alat, tenaga atau sistem. Fungsi teknologi adalah untuk memudahkan tugasan manusia. Okey, awak tengok gambar daripada sebatang pokok. Okey, dia menggunakan teknologi untuk menghasilkan kerusi.
Teknologi apa? Dia perlu menggunakan mesin gergaji untuk menggergaji batang pokok sebelum dijadikan jadikan kerusi dan melalui beberapa proses untuk menjadikan kerusi. Definisi reka bentuk dan teknologi. Reka bentuk dan teknologi merupakan gabungan pengetahuan tentang penyusunan bahan secara terancang dengan mengaplikasikan pengetahuan sains dan teknologi. Tujuan reka bentuk dan teknologi ini adalah untuk memudahkan kehidupan manusia. Okey, bidang reka bentuk dan teknologi terbahagi kepada dua, iaitu reka bentuk konkret dan reka bentuk abstrak. Reka bentuk konkret ni merupakan satu bidang yang melibatkan proses mereka bentuk sesuatu produk yang dapat dilihat dan dipegang. Reka bentuk abstrak melibatkan proses mereka bentuk produk yang boleh dilihat tetapi tidak boleh dipegang. So, reka bentuk konkret boleh dilihat dan dipegang. Reka bentuk abstrak boleh dilihat tetapi tidak boleh dipegang. Baik, sekarang kita pergi kepada elemen reka bentuk berdasarkan produk yang dipilih. Apa maksud elemen? Elemen ialah perkara yang dapat membantu menzahirkan idea seseorang dalam bentuk lukisan atau lakaran. Pelajar, ada 7 elemen reka bentuk yang kamu kena ingat. Yang pertama, elemen garisan. Yang kedua, rupa. Ketiga, bentuk. Keempat, tekstur. Kelima, saiz. Keenam, warna. Dan ketujuh, ruang. Okey, kamu boleh rujuk gambar rajah ni di buku teks muka surat 4. Okey. Penerangan lanjut mengenai elemen reka bentuk kamu boleh lihat di muka surat 5 sehingga muka surat 8. Okey pelajar, tadi kita telah pelajari ada 7 elemen reka bentuk. Kamu lihat pada gambar rajah yang saya berikan, apakah elemen yang terdapat pada gambar rajah ini? Yang pertama, elemen yang ada ialah elemen garisan, warna, bentuk dan juga ruang. Okey, kita tengok contoh yang kedua. Masih beg sekolah, tetapi dia hanya mempunyai elemen garisan, rupa, bentuk dan ruang. Tapi dia tidak mempunyai elemen warna. Berbeza dengan gambar sebelum ini yang mempunyai elemen warna. Seterusnya, contoh yang ketiga. Elemen yang terdapat pada gambar rajah ini ialah garisan, warna, bentuk, ruang dan saiz. Kenapa ada elemen saiz? Sebab kamu nampak ada dua perbezaan. Satu beg yang bersaiz besar dan satu lagi beg yang bersaiz lebih kecil. Itu maksudnya elemen saiz. Perbezaan dari segi saiz lah. Okey. Sekarang kita tengok kepada prinsip reka bentuk. Apa maksud prinsip reka bentuk? Prinsip reka bentuk ialah konsep atau aturan yang digunakan pada elemen reka bentuk bagi memudahkan pembinaan sesuatu objek agar visual yang dihasilkan menjadi menarik, selesa serta memberi kepuasan kepada pelanggan. Okey pelajar, dalam reka bentuk dan teknologi ada 7 prinsip. 7 prinsip. Yang pertama, keringkasan, harmoni. Yang kedua, yang ketiga, keseimbangan. Keempat, pengulangan. Kelima, kontras. Keenam, kepelbagaian. Ketujuh, kesatuan. Kamu boleh rujuk gambar rajah ini di dalam buku teks muka surat 9. Baik, kita tengok kepada prinsip yang pertama, iaitu keseimbangan. Pelajar, terdapat 2 jenis keseimbangan, iaitu keseimbangan simetri dan keseimbangan asimetri.
Keseimbangan simetri maksudnya mempunyai persamaan pada kedua-dua belah bahagian. Okey. Rujuk pada gambar rajah A. Ini merupakan keseimbangan simetri. Baik, sekarang keseimbangan asimetri pula bersifat sebaliknya, tetapi kelihatan lebih menarik dan mempunyai daya tarikan tersendiri. Kamu rujuk pada gambar rajah B. Itu adalah salah satu contoh keseimbangan asimetri kerana bahagian di sebelah kanan dan kiri tidak sama. Berbeza dengan keseimbangan simetri, pada bahagian kiri dan kanannya adalah bentuk yang sama. Prinsip 2, pengulangan. Pengulangan bermaksud penyusunan semula objek secara berulang-ulang dari segi saiz dan bentuk. Pengulangan boleh berlaku dalam bentuk bersudut, iaitu pola, susunan bersiri, selari atau berjejari. Tujuan pengulangan adalah untuk menghasilkan satu pola atau corak unsur yang berulang-ulang dan lengkap. Okey, gambar rajah 1.2 menunjukkan contoh pengulangan. Sebatang pensel yang diulang-ulang bentuk yang sama akan menghasilkan objek yang lain. Begitu juga dengan corak. Corak yang diulang dan mempunyai pelbagai warna akan menghasilkan corak yang lain. Prinsip yang ketiga, kontras. Kontras ialah perbezaan ketara pada ciri elemen yang digunakan. Baik, contoh perbezaan seperti tekstur. Kontras dia ialah kasar dan licin. Kedudukan. Kontras dia kiri dan kanan, menegak dan melintang. Warna. Kontras dari segi terang dan gelap. Saiz, besar dan kecil, bentuk bulat atau bersegi, ruang, jauh atau dekat. Tujuan kontras adalah untuk menyelahkan perbezaan, menarik perhatian dan memberi fokus. Okay, kamu tengok pada gambar rajah 1.4, gambar rajah kereta. Dia mempunyai kontras dari segi warna. Okey, terdapat warna yang terang dan juga warna yang gelap. Okey, gambar rajah yang kedua berkontras dari segi saiz. Kerusi yang bersaiz besar dan kerusi yang bersaiz kecil. Kita pergi kepada prinsip keempat, iaitu kepelbagaian. Kepelbagaian ini menunjukkan aplikasi penggunaan pelbagai gaya, nilai dan idea yang berbeza dalam sesuatu reka bentuk. Kepelbagaian dapat dihasilkan dengan menggunakan elemen-elemen reka bentuk. Tujuannya adalah untuk menambah daya tarikan sesuatu rekaan. Okey pelajar, dalam gambar rajah 1.3 dia menunjukkan satu lukisan yang mempunyai pelbagai bentuk. Okey, itu menjadikan lukisan ini nampak lebih menarik. Prinsip yang kelima ialah kesatuan. Kesatuan bermaksud semua bahagian elemen bergabung untuk membentuk imej, tema atau idea yang sempurna. Okey, pelajar, gambar rajah menunjukkan bunga ros yang digabung-gabung untuk membentuk satu imej yang menarik. Prinsip yang keenam, keringkasan. Idea yang kompleks perlu diolah semula dalam bentuk visual yang lebih ringkas. Idea yang banyak dalam satu-satu objek atau visual akan mengelirukan dan akan menghilangkan tumpuan orang yang melihatnya serta sukar untuk diingati. Okey, pelajar, gambar rajah 1.6 menunjukkan reka bentuk kerusi yang ringkas.
Seterusnya, prinsip yang terakhir iaitu prinsip 7, iaitu harmoni. Harmoni bermaksud melihat sesuatu yang dapat memberi kedamaian dan keamanan. Harmoni dalam visual dapat dihasilkan melalui susun atur berulangan sesuatu unsur yang seimbang dan mempunyai perhubungan saling berkaitan, seperti penggunaan ton warna yang hampir sama dan mempunyai kontras. Kejadian alam semula jadi seperti laut, gunung, pokok, awan dan langit sudah berada dalam keadaan harmoni. Tapi pelajar kena ingat, laut, gunung, pokok, awan dan langit itu bukan reka bentuk kerana itu adalah ciptaan Tuhan. Okey. Kamu lihat pada gambar rajah 1.7. Ini merupakan susun atur perabot di dalam rumah. Susun atur ini mewujudkan prinsip harmoni. Baik pelajar, seterusnya soalan. Apakah prinsip yang terdapat pada gambar rajah ini? Baik pelajar, ini sebagai tugasan kamu. Kamu fikirkan apakah prinsip yang terdapat pada gambar rajah yang cikgu tunjukkan dan kamu tulis jawapannya. Kamu tulis okey, kamu boleh telegram pada cikgu jawapannya secara personal. Okey, terima kasih pelajar kerana mengikuti pembelajaran pada hari ini. Okey, pelajar ingat, tak pandai tak apa, janji kamu belajar. Kata kunci untuk hari ini ialah reka bentuk. Sekian, terima kasih.